Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Rasulillah wa sahabi Rasulillah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa kulli masyayikhina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kita hikam Abi Madian surah 14. Barisan yang ke-6 daripada atas, 6 di atas ataupun 5 di atas. Maka tiada patut maka tiada patut bagi taslik pada jalan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya amin. Katanya maka tiada patut bagi taslik pada jalan ini melainkan orang yang sudah suci dan sudah baik dirinya dengan syekh, dengan guru, dan melihat ia atas istiqamah ia atas jalan syariat dan berhias batinnya dengan tarikat. Maka dilihat perutnya, betul kan, pada lidahnya, dan jamak dengan hatinya, dan melihat segala dan melihat segala harakah ni gerak-geri, dan sakanat ni benda yang diam, tak bergerak tu sakanat nama dia. Harakah ni benda yang bergerak, yakni makhluk yang bergerak, makhluk yang diam. Yang nama dia makhluk tidak sunyi daripada dua, sama ada dia bergerak atau dia diam. Termaksud dan melihat segala makhluk ini, melihat segala yang harakah, yang bergerak, dan yang seganat, dan yang diam, yakni segala makhluk atas jalan mutaba'ah. Aku baca dulu kan. Maka sebenarlah ia ahli bagi menyeru makhluk kepada irsyad jika dengan izinnya. Masya-Allah. Jadi dalam kitab Hikam Abi Madian ini yang ditulis oleh si Sayyidi Abi Madian. Jadi Sayyidi Abi Madian ini daripada kalangan awliya illah salihin. Yang Sayyidi Abi Madian menulis kitab hikam ini dengan pelbagai panduan dan pelbagai ilmu kepahaman.
Maka di antara nasihat Sidi Ali Madian sebelum ini, maka katanya, man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatin tad'u ila dhalika fahuwa manqutun. Kata Sidi Ali Madian, man kharaja ilal khalqi, barang siapa keluar kepada makhluk, barang siapa keluar kepada manusia. Yang dimaksudkan keluar kepada manusia ini adalah berdakwah kepada manusia. Dimaksud. Dan yang dimaksudkan berdakwah kepada manusia ini adalah dakwah khas. Sebab itu ulama tasawuf dia memberikan dakwah itu dua bahagian. Satu dakwah am, satu dakwah khas. Dakwatul am, dakwatul khas. Yang membahagikan ini adalah ulama tasawuf. Dakwah itu ada dua, dakwatul am, dakwatul khas. Adapun dakwatul am, yaitu berdakwah manusia kepada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah orang datang masjid, dakwah orang daripada tak solat kepada solat, dakwah melakukan kebaikan daripada menipu, daripada minum arak, berhenti minum arak, daripada berjudi, berhenti berjudi. Maka itu dilakukan oleh kebanyakan pendakwah, termasuklah berdakwah kepada yang bukan Islam kepada Islam. Maka itu termasuk dalam dakwah am. Nama dia, bukan kita rendahkan dakwah tu, tak. Yang namanya dakwah biasa sekali, tetapi kita masukkan dia dalam dakwah am nama dia. Daripada orang tak semayang, lepas dia semayang disebabkan dakwah kita, itu sangat hebat sekali. Besar sekali jasa kita. Daripada orang tu berjudi, kita dakwah nasihat dia berhenti dia berjudi. Itu luar biasa. Bukan kita rendahkan dakwah itu, tetapi ulama tasawuf meletakkan itu adalah dakwah am. Bermaksud dakwah am ini sesiapa saja boleh lakukan. Sesiapa saja boleh melakukannya. Maka dakwah sebegini itu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Itu termasuk dalam hadis Nabi, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak seseorang buat baik, maka seseorang dia yang buat kebaikan itu. Bermaksud kita mengajak orang supaya rajin baca Quran. Kita pun sama juga akan rajin Quran tu. Tapi kita mengajak orang membaca Quran, kita kan fadilat dia, maka orang tu pun belajar Quran, rajin dia baca Quran. Maka kalau di atas ajakan kita menyebabkan orang tu suka baca Quran, maka kita dapat pahala sebagaimana orang tu dapat pahala. Sebanyak mana orang tu baca Quran, kita dapat pahala. Kita mengajak orang ke masjid, kita pun bukanlah rajin nak masjid. Tenggelam-tenggelam timbul dia pun. Timbul, tenggelam, timbul, tenggelam yang banyak timbul. Contoh tak ada. Kau pakai saya pula tak ada. Tetapi kita mengajak orang lain yang mungkin tak berapa nak suka ke masjid, akhirnya datang ke masjid orang ni tadi. Apa tadi dia ngajak orang lain pula. Kita dapat saham lah. Bermaksud orang yang datang ke masjid itu disebabkan ajakan kita, maka kita dapat pahala seluruh amal dia di masjid tadi. Itu maksud Nabi, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Barang siapa mengajak orang buat baik, macam dia buat baik.
Maka dakwah itu umum, semua orang. Semua orang boleh lakukan. Nak ajak orang ke masjid, nak ajak orang buat baik. Dan ulama letakkan dia da'watul 'am. Hatta mengajak orang dalam masuk Islam pun da'watul 'am nama dia. Maka ada satu lagi dakwah namanya da'watul khas. Dakwah yang lebih khusus. Maka dakwah yang khusus ini adalah mengajak orang untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala dengan makrifah yang khusus. Yang pernah kita sebut makrifah itu ada makrifah am, ada makrifah khas. Ma'rifatul am adalah kita mengenali Allah dengan dalil. Itu fardu ain hukum dia. Fardu ain hukum dia, kita mengetahui sifat-sifat Allah dengan dalil. Itu fardu ain hukum dia. Kalau kita mengenali sifat Allah tanpa dalil, maka itu dinamakan iman taklid namanya. Iman taklid sahaja. Sebab itu mengenali sifat-sifat Allah mesti ada dalil. Maka kita mengenali Allah Subhanahu wa taala itu qidam. Allah Ta'ala tidak ada permulaan dia. Allah Ta'ala itu baqa, tidak ada pengakhiran dia. Allah Ta'ala itu mukhalafatu ta'ala hawadith. Allah Ta'ala itu qiyamu bi nafsi. Allah Ta'ala itu esa wahdaniyah. Allah Ta'ala itu qudrah maha berkuasa. Allah Ta'ala punya kehendak. Allah Ta'ala itu melihat. Allah Ta'ala itu mendengar. Jadi kita mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala itu berdasarkan dalil-dalil, maka ketika itu kita telah mengenali Tuhan kita. Dan fardu ain hukum dia. Kita mengenali Tuhan itu seperti itu. Kalau tidak, kita akan terkeliru lah dengan pegangan-pegangan yang tak betul. Allah Ta'ala duduk ke langit, Allah Ta'ala ada tangan dan sebagainya, maka menyebabkan kita terjerumus akidah yang tak betul. Jadi kita belajar akidah, Allah Subhanahu wa taala, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita kenal Tuhan kita. Allah Ta'ala yang kita sembah ni, Allah Ta'ala yang macam mana? Ada? Istilah kita tahu, Allah Ta'ala yang kita sembah ni, Allah Ta'ala yang macam mana? Kayak mana? Diam kayak Makkah ke duduk kan? Apakah macam tu kepahaman kita Allah Ta'ala? Apakah orang pergi haji, pergi umrah tu kayak sana ke duduk kan? Habis mana diam dia? Atas langit ke? Tidak, kita kata. Sebab Allah Ta'ala yang kita kenali ini adalah Allah yang muqalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ini tidak sama dengan baru. Allah Ta'ala yang kita sembah ini sifat dia qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi kalau belajar sifat 20, otomatik kita kata Tuhan itu duduk ke langit. Kalau Tuhan duduk ke langit, maka ternafilah sifat qiyamuhu binafsihi. Sebab itu kita belajar akidah ni awal-awal kan. Jadi kalau orang mentafsirkan Quran dengan tafsir yang salah, maka berlawanan dengan pegangan kita. Dia berhujah dengan dalil Quran, tapi kepahaman dalil dia salah. Kita belajar akidah, Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Tuhan berdiri dengan dirinya sendiri. Dia tak duduk ke langit, duduk ke arasy. Itu ada ayat Quran. Ayat Quran tu ada, tapi yang pergi faham salah tu apa? Jadi itu dinamakan makrifah umum dengan dalil. Ada makrifah yang lebih khusus, ma'rifatul khas, nama kenal Tuhan yang lebih khusus lagi. Itu ulama menyebut kita kenal Allah Ta'ala secara zauqi. Kita merasai. Bukan sekadar tahu, tapi kita merasai.
Sebab kalau sekadar tahu, kata ulama, kita tahu Allah Ta'ala melihat, kita tahu Allah Ta'ala memandang, kita tahu Allah Ta'ala mendengar, semua orang Islam akidahnya Allah Ta'ala tu maha melihat. Kalau ada orang Islam kita tangkap dia tengah beli nombor ekor, orang Islam kau, orang Islam, Tuhan kau siapa? Allah. Dia nampak tak kau beli nombor ekor ni? Saya tak nampak dia. Sebab saya datang ni nyuruh, rasa akidah dia. Kalau dia beriktikad Tuhan tak nampak dia kan. Pelajar dia, Allah Ta'ala lihat. Jadi dia tahu Allah Ta'ala lihat dia. Kita buat maksiat pun kita tahu Allah Ta'ala lihat kita. Cuma ketika itu makrifah kita kurang, makrifah dzauq. Kita tak rasa Tuhan lihat kita. Kita tak rasa Tuhan lihat kita. Kita tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, tapi kita tidak merasai Tuhan itu maha berkuasa. Jadi maksud ada kekurangan tentang makrifah itu. Kita tahu Tuhan kita maha berkuasa. Rasa akidah kita, kalau kita kata ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Tuhan, rasa akidah kita. Hantu tu lihat dah, rasa akidah kita. Jadi akidah kita tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tu. Tapi secara praktikal dia, ada bodoh yang kita takut. Sama takut ataupun lebih takut. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di kalangan manusia itu Tuhan kata yakhshawnan nas ka khasyatillah. Allah Ta'ala tempelak. Di kalangan manusia itu kata Allah Ta'ala, ada yang yakhshawnan nas ka khasyatillah. Ada yang takut pada manusia sama takut dengan Allah, atau asyadda khasyah, ataupun lebih takut lagi pada manusia. Yakhshawnan nas ka khasyatillah atau asyadda khasyah, ataupun lebih takut pada manusia lebih Allah Taala. Jadi maksud makrifah zauq kita tak rasa. Kita tak rasa keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita kata makrifah yang lebih khusus. Dan untuk berdakwah orang kepada makrifah ini, makrifah dzauqiyah ini, di situ ulama tasawuf meletakkan ini adalah da'watul khas, mengajak orang kepada takut kepada Allah secara dzauqi. Siapa yang boleh mengajak orang kepada Allah makrifah dzauqi, maka orang itu berdakwah dengan da'watul khas, lebih khusus lagi berdakwah dia. Maka orang sebeginilah yang disebut bahawa barang siapa yang tidak berkelayakan, katanya mana tadi? Dia boleh kipeng tu hilang. Musuh apa tu? Apa? Ya. Dengan katanya man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatin, barang siapa keluar kepada makhluk, barang siapa keluar kepada manusia, yang dimaksudkan sini adalah pendakwah untuk mengajak manusia kepada dakwah yang khas tadi. Bukan dakwah umum kan? Bukan dakwah mengajak ke masjid. Ini nak mengajar orang untuk makrifat pada Allah. Lebih mudah kita faham. Mengajar orang untuk makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa keluar kepada manusia untuk berdakwah khas ni qabla wujudi haqiqatin, sebelum orang yang berdakwah itu telah memahami hakikat itu. Yang berdakwah itu mesti memahami hakikat makrifat itu. Kalau dia belum memahami itu, dia kata zalika fahuwa mamqutun, maka orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Itu maknanya ini ditujukan kepada seseorang yang ingin mengajar tentang hakikat tasawuf, kita kata. Jadi tasawuf itu ada dua. Tasawuf umum bermaksud kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang pemurah. Itu disebut tasawuf bersifat umum.
Seorang buat baik dengan menipu dan sebagainya. Itu sebut tasawuf umum. Tasawuf yang lebih khas itu dengan makna ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa ta'zim, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berdakwah sebegitu tidak dibenarkan kepada orang yang boleh wujud hakikat pada diri dia itu. Sebab jika tidak, jadilah orang itu mengajak kepada sesuatu yang dia pun belum mengalami dia. Jadi macam tu. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada ayat. Ada ayat bagaimana kita nak belajar makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita kan makrifat yang khas ini, maka Allah Taala berfirman di Quran, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Allah Ta'ala berfirman Al Quran, Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan Ar-Rahman. Macam mana kita nak kenal dia? Maka Tuhan kata, Fas'al. Engkau pergi tanya. Fas'al bihi. Pergi tanya. Tanya dia maksud pergi belajar. Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala Rahman? Fas'al, pergi tanya. Maksud pergi belajar. Fas'al bihi, tanya siapa? Khabira. Jadi khabira dalam bahasa Arab, khabir bermaksud orang yang berpengalaman. Allah Ta'ala tak sebut fas'al bihi alima, pergi tanya orang yang tahu. Tak. Allah Ta'ala kata fas'al bihi khabira, tanya orang yang berpengalaman. Bermaksud tanya orang yang telah mengalami makrifat-makrifat itu. Bermaksud orang yang telah memahami makna hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada orang yang telah memahami makrifat ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada orang yang telah mengalami apa kita kata makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar tahu. Sebab orang yang pernah pengalaman sahaja boleh mengajar orang. Jadi kita nak belajar, hatta apa-apa ilmu sekalipun, kita sekadar nak belajar kepada orang yang pandai ke, atau kita belajar kepada orang yang pandai dan berpengalaman. Kita pergi hospital nak bedah, Masya Allah, doktor ni ada 2 PhD. Bila tanya doktor tu berapa kali dah doktor pengalaman bedah, ni kena minta mau saya nak test. Kita tengok agak-agak minta sains tak borang tu. Banyak mana dah tuan doktor pengalaman bedah ni. Bedah bahaya dah tu. Bayar bedah ke otak. Tanya doktor yang nak bedah saya ni, dia pengalaman berapa tahun? Ni pun pertama kali dia nak bedah. So tak sains borang tu. Tapi dia ada doktor PhD lah. PhD tak PhD. Tak ada pengalaman buat bedah. Tapi kita ada pengalaman tak? Segala orang dia bodah, segala orang berjaya. Kita kata yakin. Sebab apa? Sebab ada pengalaman ya. Jadi pengalaman lain. Begitulah dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala ingin makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, fas'al bi khabira. Maka tanyalah orang yang berpengalaman. Jadi pengalaman ini pada guru-guru murabbi, guru-guru mursyid yang berpengalaman tentang selok belok nafsu, kita kata. Maka itu. Dan sekiranya mana tadi? Maka katanya, maka tiada patut bagi taslik pada jalan ini. Mana tiada patut bagi orang yang ingin berjalan pada jalan ini. Jalan ini ni jalan apa? Jalan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tasawuf dia ingin menceritakan benda-benda maknawi dengan bahasa-bahasa zahir. Yang namanya berjalan kepada Allah ini benda maknawi,
Berjalan kepada Allah ni berjalan maknawi, berjalan hati. Macam mana kita nak cerita ke orang, maka diberikan makna yang zahir. Maka berjalan kepada Allah ni disebut berjalan, taslim. Salaka ni berjalan, disebut berjalan kepada Allah. Jadi maksud berjalan kepada Allah, menuju kepada makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu berjalan untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab kalau kita muhasabah betul-betul diri kita, telek betul-betul diri kita ini, pada diri kita banyak masalah sebenarnya. Kalau kita duduk betul-betul, kita telek hati kita ada masalah. Apa masalah hati kita? Masalah hati kita ini terpaut kepada dunia, terpaut kepada harta dan sebagainya. Hati kita tidak benar-benar terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah jujur pada diri kita. Kalau orang tak nak jujur pada diri dia, maka dari situlah garang pula. Bermaksud jujur apa? Masalah hati kita ni lebih terpaut kepada yang lain. Bukti dia apa? Bukti dia kita tak semangat pun nak hadap Allah Subhanahu wa taala, tak berselera. Lambi ya. Allah, lambi je. Datang ke masjid pun tak selera, solat pun tak selera. Tapi kalau makan, contohlah, belalah dia kan. Kalau roto, berebut-rebut gitu. Apa masalah tu? Masalah hati kita ni memandang besar dunia ni. Jadi bagi orang yang ada pandangan halus, maka hati kita bermasalah. Maka dalam tasawuf dia sebut kita tidak mengenali Tuhan kita. Hati kita hanya kenal yang besar tu roto. Hati kita hanya kenal yang hebat itulah dunia. Maka dikatakan kita ni tak kenal Tuhan kita. Sebab hati kita tidak membesarkan dia, tidak mencintai dia. Bagi orang yang jujur dan faham, maka dia akan rasa diri dia bermasalah. Dan sudah pasti di akhirat nanti kita akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah tak kau pergi duduk jauh, duduk belakang. Kita orang Islam beriman ya, tapi duduk belakang. Sebab apa? Engkau tidak mentazimkan Allah. Engkau tidak mencintai Allah. Engkau mencintai dunia. Pagi, petang, siang, malam goto, mengigau pun goto. Contoh. Jadi hina kita depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang faham tentang itu, maka dia kata ini tak boleh jadi. Macam mana kita risau tentang tubuh badan kita. Lutut kita sakit, kita risau. Pinggang kita sakit, kita risau. Selera kita meram, kita risau. Jadi kita hanya risau tentang jasad kita sahaja. Kita tak risau tentang hati kita. Jadi orang yang risau tentang hati dia, tidak cukup cinta dia kepada Allah, tidak cukup makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nak ubah untuk sampai kepada makrifat itu. Jadi orang yang sedang berusaha itu nama dia salik, orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang faham dan mengetahui situasi itu, maka dia akan bersungguh. Kalau orang tak faham, maka dia akan tak bersungguh lah dia. Tunggulah kalau ada waktu lapang, ni tengah sibuk ni. Kita tak bersungguh untuk membawa hati kita makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang faham situasi dia, sebab bagi orang yang faham tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah Taala sebut, cukuplah mendatangkan risau kepada kita. Kalau kita diberikan keimanan, kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat itu tidak manfaat mal, tidak akan manfaat lagi harta yang kamu cintai dulu. Wala banun, tidak akan manfaat anak-anak kamu, tidak akan manfaat illa, kecuali man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salimin, membawa hatinya yang sejahtera. Apa maksud hati yang sejahtera? Tidak adalah makna hati yang sejahtera kecuali sejahtera cintanya kepada Allah, sejahtera cintanya ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud sejahtera dalam Quran. Jadi bagi orang yang memahami makna Quran ini, kita tengok diri kita.
Sempurna ke tidak hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sempurna ke tidak makrifat dia? Sempurna ke tidak cinta dia? Maka bagi orang rasa tidak sempurna, maka kita kata tak ada masa kita nak tunggu-tunggu, tak ada masa kita nak berlengah-lengah, jadi terpaksa kita suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk makrifat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut dahulu bahawa tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran, bukan ayat lain, ayat Al-Quran. Jadi ulama tasawuf menggunakan ayat Al-Quran. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia. Kita ni makhluk apa? Manusia. Allah Taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadat. Ibadat di sini Ibnu Abbas berikan pentafsiran, ibadat ini maksudnya ma'rifat. Ibadat ini bukan maksud kita dah semayang, dah puasa, dah haji. Kita kata dah haji dah 2 kali haji dah, umrah pun galak, semayang pun tak pernah tinggal. Yang dah tinggal pun kita dah qada, rasa-rasa dah solat, dah selesai dah ibadat kita. Itu kefahaman yang tidak sempurna. Kata Ibnu Abbas, maksud ibadat ini bukan itu. Maksud ibadat itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kita ibadat kepada Allah dengan ma'rifat. Bukan ibadat kepada Allah tanpa ma'rifat. Bermaksud tidak sempurna solat kita. Kita solat, kita puasa, tetapi dalam hati kita yang besar itu adalah dunia. Kita ibadat, kita solat, tetapi hati kita yang kita cinta itu adalah harta. Maka tidak mencapai maksud kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang disebut Abdullah bin Abbas. Maka jadilah makna ayat Quran itu, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali dia makrifat kepada aku. Apa maksud makrifat? Bermaksud hati kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab selain jin dan manusia, alam ini seluruh dia makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan itu juga solat, matahari juga solat, ikut kaedah dia. Dalam satu riwayat Nabi SAW menyebut, aku kenal bulan itu, aku mengenali bulan. Dan Nabi kata, aku mengetahui betapa gemetarnya bulan ketika mana dia sujud di hadapan Allah. Macam mana cara dia, wallahu alam. Tapi hadis tu mau faham kepada kita betapa ma'rifatnya bulan kepada Allah. Sebab bulan bila menghadap kepada Allah, gementar dia. Jadi orang yang ada gementar kepada Allah, itu bermaksud dia makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada rasa cinta kepada Allah, itu dia makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama kata alam ini keseluruhan dia makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jin dan manusia yang fasik macam kita ni. Hati kita fasik. Kita ni tidak benar-benar makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidak benar-benar makrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada menitik air mata kita menyebut Rasulullah, tak menitik air mata kita. Itu tanda kita tak makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat cucu menitik air mata. Lama tak jumpa dah. Menangis hantu sayang mana cucu seorang ni. Boleh dia menitik air mata. Siapa lagi yang kita sayang bila kita ingat menitik air mata kita? Sebab apa? Sebab kita sayang, begitu sayang. Ada kita menitik air mata menyebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Kita kata bermaksud kita tidak makrifat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dia. Sebab itu ulama hadis bila membaca hadis tentang Tunggul Tamar yang menangis kerinduan kepada Nabi SAW, maka para hadis mereka semua menangis, sama menangis atau menangisi diri mereka yang tidak sebagaimana Tunggul Tamar yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, Tunggul Tamar yang mati dah bertunggul tamar tu. Dah dipotong-potong buat kayu. Tunggul Tamar macam pokok nio tu. Masa zaman awal dalam Islam, tempat membar Nabi baca khutbah, maka di sebelah dia ada tempat letak tangan, kata sebagian ulama. Maka diletakkan Tunggul Tamar di sebelah membar tu.
untuk Nabi meletakkan tangan dari situ. Ya. Jadi bila sahabat tengok membar itu tak alawah lah. Letak Tunggul Tamar ya pula. Ya Rasulullah, kami ingin buat membar yang cantik. Wah, ni cantik membar. Buat membar yang cantik. Nabi kata terpulang. Sahabat pun minggu yang dapat dia bawa membar yang lebih cantik dengan kayu dan sebagainya. Maka Nabi berpindah daripada membar yang lama kepada membar yang baru. Diketapikan Tunggul Tamar tu. Maka terdengar esakan tangisan. Keseluruhan sahabat dengar. Teresak-resak macam budak kecil menangis. Siapa pula yang menangis? Siapa pula bawa anak sembahyang Jumaat ni? Menangis dan mengganggu orang. Rupa-rupa yang menangis itulah Tunggul Tamar. Nabi pun turun membar, berhenti baca khutbah. Turun daripada membar semata-mata untuk memujuk Tunggul Tamar itu. Maka Nabi kata Nabi usap Tunggul Tamar itu. Daripada menangis teresak-resak yang bersangatan, sehinggalah dia merodoh diam Tunggul Tamar itu. Maka Nabi mengatakan, bersabda, sekiranya aku tak pujuk Tunggul Tamar ini, dia akan menangis sampai kiamat. Jadi ada riwayat apa yang Nabi pujuk Tunggul Tamar ini, ada yang mengatakan Nabi berikan tawaran kepada Tunggul Tamar ini. Nabi kata, dah, jangan menangis. Aku bagi engkau dua tawaran, pilih. Satu dia, aku kembalikan engkau pada tempat asal dia. Yang sampai potong tu ada lagi. Dia ni batang eteh kena potong. Aku kembalikan engkau pada pokok yang asal dan engkau tumbuh semula dekat pokok tu. Ikut qadar lah. Pokok tamar ni berapa tahun dia boleh hidup? Dia macam kelapa sawit lah kan. 15 tahun, 20 tahun. Hendakkah aku kembalikan kau kepada hidup kau balik, letak dan kau hidup balik? Atau Nabi kata, engkau duduk dalam syurga di hadapan rumah aku dalam syurga. Nak yang mana? Maka Tunggul Tamar memilih untuk masuk syurga dan tumbuh di hadapan rumahnya Nabi SAW. Maka Tunggul Tamar itu ditanam di tiang wangi. Kalau pernah pergi Madinah, Makkah, dekat depan tu ada tiang wangi nama dia. Jangan cium lah, memang tahu wangi dah. Nama tiang wangi. Jadi bawah itu dekat mihrab Nabi tu, maka bawah tu dikatakan di situ ditanam Tunggul Tamar tersebut. Jadi ulama yang baca riwayat hadis ini, mereka mengatakan betapa korehnya hati kita. Tunggul Tamar yang mati itu faham makna cinta kepada Nabi. Kita yang hidup ni hati kita mati, tak faham maksud cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hati kita dah terlampau sakit. Hati kita dah bergelumang dengan harta dunia, sebab kita tak faham maksud cinta kepada Nabi SAW. Siapa yang salah? Salah siapa kata tu? Salah kita. Salah kita lah. Jadi kita tidak makrifat. Bagi orang yang sadar, maka berusaha dia lah. Bagi orang tak sadar, teralai lah. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Makan 2 pinggan, itu masalah. Jadi bagi orang yang memahami makna, maka kita kata kita akan berjalan untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita untuk bermakrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berjalan untuk mencapai makrifat nama dia salik ataupun taslik nama dia. Maka kata di sini, maka tiada patut bagi taslik pada jalan ini, berjalan untuk mencapai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut bagi orang yang taslik pada jalan ini, melainkan orang yang sudah suci dan baik dirinya dengan gurunya. Dalam madrasah ni ada satu adab, bila berguru kena baik dengan gurunya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Baik dengan gurunya, zahir dan batin, muliakan dia dan sebagainya. Dan sudah baik dirinya dengan syekhnya, dengan gurunya, dan melihat di atas istiqamah. Kadang orang mampu baik dengan tuan guru dia, tapi istiqamah pula tak mampu, pun tidak mendapat faedah. Dia kena istiqamah. Sebab istiqamah ni benda yang sangat susah. Takat kita nak beramal boleh. Boleh baca Quran tak? Boleh. Ambil Quran kita baca.
Boleh. Tapi cuba istiqamah baca Quran. Tu boleh cuba. Kita boleh baca Quran, boleh baca Quran. Tapi bila datang minggu depan dah mula sibuk. Sibuknya. Dapat tak istiqamah? Susah dia kata. Gitu je nak beramal. Masa senang, masa lapang boleh. Datang ujian yang sibuk, maka tak mampu kita istiqamah. Sebetulnya istiqamah ni benda yang sangat berat. Sangat yang berat. Sebab itu bila turun ayat istiqamah, maka Nabi warning memikirkan dia. Jadi Rasulullah SAW, Masya Allah, kita ni Nabi yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita ni Nabi yang sangat rahmat. Nabi kita Nabi yang sangat belas kasihan pada umat dia. Bukan sekadar itu, sehingga Nabi bila turun satu perintah, Nabi melihat perintah itu dan Nabi pandang kepada umat dia, perintah ini mampu atau tidak umat dia lakukan. Sampai tahap tu risau Nabi SAW. Bila datang satu perintah, maka Nabi pandang umat dia, Masya Allah, perintah ini mampu ke tidak umat dia lakukan. Bila dia rasa umat dia tak mampu nak lakukan, maka Nabi pening kepala memikirkannya. Kita ada sampai tahap tu tak? Guru belajar sekolah, balikkan pening. Anak murid tadi faham ke tidak faham dia ngajar tadi kan? Sampai pening kepala kita. Mana ada? Kita pergi sekolah ngajar, pokok dek kau lah jam. Dan dah ngajar, tak kau suruh nak mikir ngajar. Tak ada kita balik mikir, budak tadi faham atau tidak kan? Tak ada, kita nak risau-risau. Ngajar dah lah. Kau faham, tak faham pokok dek kau ni. Satu suruh dah baca buku. Tak ada sampai kita balik nak ni. Rasulullah tak macam tu. Rasulullah bersama agama, maka Nabi tengok arahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok umat dia dalam risau. Apakah mampu atau tidak umat dilakukan. Sebab itu Nabi kita bila datang satu perkara, perintah daripada Allah, di antara berat dan ringan, aku suka memilih yang ringan untuk umat aku. Sehingga bila datang ayat, datang kelebihan tentang apa? Kelebihan tentang bersugi, bersiwak. Kita tak tahu kelebihan dia. Dan Nabi mengetahui kelebihan bersugi ni. Ulama letakkan berapa kelebihan bersiwak, bersugi ya. Maka Nabi mengetahui di antara sunnah Nabi yang tak pernah Nabi tinggalkan iaitu bersugi. Sampailah ketika Nabi dah wafat. Sampailah ketika Nabi dah wafat, mana betapa ya bersugi ni sunat. Tapi salah satu sunnah Nabi yang sangat dia jaga iaitu bersugi, kayu siwak sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah nak meninggal dunia dah. Maka Nabi minta Siti Aisyah kayu sugi. Minta. Maka Siti Aisyah pun hulurkan kepada Rasulullah kayu sugi. Kita tahulah kayu siwak ni, kalau pergi Mekah, pergi Madinah tahulah. Kayu sugi ni kalau kita nak gunakan depan ujung tu kena hancurkan kan. Kita kena hancurkan sikit kayu tu kan. Kena gigit hancur dah. Tinggal serabut tu. Maka bila Nabi ambil kayu siwak yang baru, kayu siwak yang belum disabutkan ujung dia, maka Nabi ambil, tengok ujung itu kawih belum dia apa, maka dia pulang ke Siti Aisyah sebagai isyarat supaya Aisyah lembutkan kayu siwak tu. Betapa mesra dia suami isteri kan. Lebih gigit isteri, suami boleh apa? Kita Allah alam lah. Bila cawan lain dia kata Raiza dah Nabi menggunakan lebihan isteri dia kan. Jadi kayu siwak tu digigit oleh isteri dia. Kita kayu siwak kita kalau orang tolong gigit nak tak kita guna. Dia ni gosok gigi kau tidak. Tak ada kita dah. Datang rumah pun mungkin tak ada kita dah. Rumah tolong bayar. Dibasuh dulu. Rasulullah kayu siwak dia dihulur dengan Aisyah untuk melembutkan, maka Siti Aisyah melembutkan kayu siwak itu. Maka dihulurkan kepada Nabi SAW, maka Nabi bersugi. Lepas itu meninggallah Nabi SAW, maka apa kata Siti Aisyah, satu nikmat yang Allah telah kurnia kepada aku, iaitu di antara benda yang terakhir masuk ke dalam jasad Nabi SAW adalah aidiu aku, kata Aisyah. Satu benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
di antara makanan dan minuman yang terakhir masuk ke dalam jasad Nabi adalah air liur, kata Siti Aisyah. Sebab dia yang gigit dia, adalah air liur di situ. Maka disebabkan besarnya fadilat siwak, dan Nabi menginginkan umat dia mengamalkannya. Tapi Nabi tahu benda tu borek nak lakukan. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati. Ada kata riwayat inda kulli wudu'i. Nabi mengatakan laula an asyqa, kalaulah aku ini tidak menyusahkan umat. Nabi memikirkan benda yang diperintah ini menyusahkan atau tidak umat aku. Sampai tahu macam tu. Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umat aku wajibkan umat aku bersiwak. Bermaksud kalau Nabi wajibkan bersiwak, dah boleh. Tak semua orang mampu lakukan. Jadi kalau tak bersiwak, berdosa kita. Maka kekallah siwak itu benda yang sunat. Jadi ringan. Tak nak buat, tak berdosa. Maka sampai tahun tu Nabi fikirkan perintah. Dan bila turun ayat istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sabdaan Nabi mengatakan syayyabatni hud wa akhawatuha. Syayyabatni hud wa akhawatuha. Jadi kalau kita baca Quran ni surah tu ada saudara-saudara dia. Kita tengok ada saudara-saudara dia. Kalau kita baca surah, ada surah pendek-pendek tu, dalam sebut ini saudara-saudara surah. Dalam Quran ada surah Hud. Surah ni ada saudara-saudara dia. Sebelum selepas itu dikatakan saudara surah Hud. Nabi kata Hud wa akhawatuha. Surah Hud dan saudara-saudara surah Hud. Kita tengok. Sekarang kita ada tuan guru Google nama dia kan. Mudah. Tuan guru Google kan. Tanya apakah maksud surah Hud dan saudara-saudaranya. Keluar. Jadi Nabi mengatakan syayyabatni hud wa akhawatuha. Beruban zaman aku. Bukan Nabi banyak uban, Nabi tak banyak uban ni. Nabi kata beruban zaman aku memikirkan surah Hud dan saudara-saudara surah Hud. Nabi tak sebut kenapa Nabi sebut macam tu. Bermaksud pening kepala Nabi memikirkan surah Hud. Jadi ulama tengok apa ayat yang sehingga Nabi rasa sangat bimbang dalam surah Hud. Sehingga Nabi mengatakan beruban umat aku memikirkan arahan Allah dalam surah Hud. Jadi ulama tengok apakah arahan Allah yang sangat berat dalam surah Hud sehingga Nabi rasa pening kepala memikirkan dia. Maka ulama tengok dalam surah Hud ada satu ayat yang Allah Ta'ala berfirman fastaqim kama umirt. Tuhan kata istiqamahlah barang yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata yang ni Nabi Isa ni. Itu ayat istiqamah. Sebab istiqamah ni benda yang sangat berat. Istiqamah dalam taat, istiqamah datang ke masjid. Istiqamah apa lagi? Istiqamah ni boleh. Ya. Sebab tu istiqamah ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit. Nabi mengatakan inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha. Sekasih-kasih amalan bagi Allah yang kekal wa in qalla, walaupun sedikit. Bermaksud amal kita yang dipandang mulia oleh Allah, amalan yang kita istiqamah. Istiqamah daripada kecil main kita istiqamah pada tu. Baca Quran pula sekali semangat satu juzuk kita baca. 3 hari tahan. Lepas itu langsung tinggal bergabung mata istiqamah dia. Susah nak istiqamah. Jadi kalau ada amal kita istiqamah daripada dulu lagi, tapi sikit je kita amalkan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah ni suatu perkara yang susah. Apatah lagi istiqamah untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia mujahadah. Istiqamah adalah mujahadah. Sebab disebut sini, maka hendaklah dilihat ia berada di atas jalan istiqamah ia. Istiqamah ia di atas jalan syariat. Istiqamah dalam syariat.
Kenapa susah nak istiqamah dalam syariat? Sebab yang nama dia amal, tidak sentiasa kita rasa seronok amal ni kan. Solat tak sentiasa kita rasa seronok. Kadang-kadang rasa malas kan. Macam mana nak istiqamah tu? Orang istiqamah ketika mana rasa dia lapar pun dia ibadat, ketika mana dia malas pun tu dia buat juga. Maka istiqamah macam makan ubek kan. Tak istiqamah makan ubek, macam mana nak? Dia makan ubek ikut mood hari ada mood makan ubek lah. Makan. Minggu ni tak ada mood makan ubek. Jadi tak istiqamah kan. Jadi benar istiqamah dalam syariat. Maka melihat ia atas istiqamah atas jalan syariat dan berhias batinnya dengan tarikat. Maka batinnya berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya sentiasa ingin dibaiki. Maka dilihat perutnya pada lidah, betul tak perutnya? Perutnya pada lidahnya dan jamak dengan hatinya. Mungkinlah maksudnya wallahu a'lam. Mungkin maksudnya lidahnya sama dengan hatinya. Itu dia maksud. Lidahnya sama dengan hatinya. Apa yang dia sebut sama dengan hati dia. Lidah dia sama dengan hatinya. Terkadang lidah tak sama dengan hati ya. Mana lidahnya jamak dengan hatinya, berhimpun dengan hati. Mana lidahnya sama dengan hatinya. Kemudian dan melihat segala gerakan harakah dan segala sesuatu yang diam atas jalan mutaba'ah. Mutaba'ah di atas jalan mengikut sunnah Nabi SAW. Mutaba'ah ikut Nabi SAW. Maka sebenarnya ia ahli bagi yang menyuruh makhluk. Bermaksud barulah layak orang ni nak menyuruh makhluk untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Siddiq bin Badian. Mana kalau orang ni begini keadaan dia kata barulah dia menjadi ahli kelayakan menyeru makhluk, irsyad, menunjuk jalan dengan izinnya. Barulah ketika itu disebut ada keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri yang disebut oleh pengarang kitab ini. Kemudian, wahai orang yang ingin ya. Wahai orang yang ingin akan maqam ini, lazimkanlah olehmu daripada keluarkan dirimu. Lazimkan keluarkan diri kita. Tak apa kita baca. Tuan-tuan dengar sekali je lah. Apa bondo lah ayat dia baca. Lazimkan olehmu daripada keluarkan dirimu supaya tercapai ni ya. Supaya tercapailah maqam merdeka. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, ma wasala ila sarihil hurriyati man alaihi min nafsihi baqiyatun. Jam lepas ni, jam betul ya. 8 ke 7, pukul 9 pagi. Lamoi pula. Maka kata di sini, wahai orang yang inginkan maqam ini, wahai orang yang ingin berjaya, sehingga boleh irsyad kepada orang yang lain. Apa kata Siddiq bin Badian? Wahai orang yang inginkan maqam kedudukan yang ini, ia berjaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengisyad orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang inginkan maqam ini, lazimkan olehmu daripada keluarkan dirimu. Masya-Allah, dalam ilmu tasawuf ada satu ilmu yang namanya mengeluarkan diri. Ini kalau orang salah faham, salah baca, macam-macam dikobar. Orang yang dapat lah, dia keluar diri yang mati dah. Lepas tu mana apa ya, dia naik dia ke langit.
dan sebagainya. Bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia. Yang dimaksudkan, lazimkanlah keluarkan dirimu. Apa maksud kita lazimkan keluar diri kita? Bermaksud keluarkan pandangan diri kita daripada amal yang kita kerjakan adalah kita yang mengerjakan. Sebab seseorang tu bila datang ke masjid, maka dia kata dia datang ke masjid, orang lain tak datang ke masjid. Orang itu bila dia solat, dia kata dia solat, orang lain pemalih solat. Orang itu bila bersedekah, banyak batu dan sedekah. Orang lain tak dapat tak sedekah macam dan banyak. Lepas tu kita pergi umrah, Masya Allah, kita ada duit, kita pergi umrah. Orang tu ada duit, lain dia pergi. Jadi bermaksud, setiap amal kita, kita nisbah kepada diri kita. Kita solat, kita amal dan sebagainya. Ini disebut kita tidak mengeluarkan diri kita daripada kita. Bermaksud, kita sentiasa melihat orang ini bukan masalah buat maksiat tak. Dia tak buat maksiat. Dia ahli ta'at, rajin solat, rajin ibadat. Cuma masalah dia tidak memandang kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf ini adalah satu masalah. Masalah apa? Kalau beginilah perkara, maka dia tak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lazimkanlah keluarkan dirimu. Bermaksud ketika mana kita datang ke masjid, kita melihat hidayat Allah kepada kita, bukan kita. Allah Ta'ala yang berikan hidayat. Bila kita salat, kita melihat Allah Ta'ala yang beri kita hidayat. Itu maksud kita keluarkan daripada diri kita, bukan kita yang sebenarnya. Itu pun sebenarnya hakikat dia. Hakikat dia bukan kita yang memiliki taat itu. Hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Cuma kita tak pandang ke situ sahaja. Kita hanya pandang diri kita sahaja. Kita yang solat, kita yang sedekah. Sebenarnya hakikat yang sebenar Allah Taala yang beri kita hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allah Subhanahu wa taala yang beri kekuatan kepada kita. Cuma lemahnya kita jarang mengeluarkan pandangan itu daripada diri kita. Dengan erti kata yang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan, kita pandang kepada dia. Pandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dia, kalau orang ni kuat pandangan dia sebegitu, maka dia akan rasa dia tidak memiliki apa-apa pun. Seperti orang yang tidak memiliki duit, semua orang bagi. Duit tu orang bagi, seluar tu orang bagi, seluar dalam pun orang bagi, motor yang bawa pun orang bagi. Maka bagi orang yang faham, layak ke dia bangga dengan benda tu? Tak layak dia bangga pun. Walaupun orang nampak, anda pun ada motor lah, anda baju ke lah. Walaupun orang tak tahu, tapi dia tahu. Sebab apa? Semua yang orang nampak tu bukan milik dia. Maka dia rasa dia sebenarnya tak ada apa-apa pun. Motor ni orang bagi, duit orang bagi, baju orang bagi. Begitulah orang yang makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, tak layak dia rasa dia memiliki sesuatu apa pun. Hatta dia solat kepada Allah Taala, itu maksud mengeluarkan diri kita daripada kita. Sentiasa kita memandang kepada dia. Kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dah sebut dahulu bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia sebelum masuk syurga, kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud tidak akan melangkah orang ke syurga walaupun telah meniti titian siratul mustaqim. Dah sampai ke seberang dah, nak melangkah ke pintu syurga ya. Maka apa Allah telah perintahkan? Allah telah perintahkan manusia supaya pandang balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki apa-apa pun sebenarnya. Maka ketika itu barulah Tuhan izinkan kita masuk syurga. Apa manusia sebut? Dalam kitab menyebut ketika mana manusia melangkah ke syurga, maka manusia akan mengungkapkan kata-kata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika ini apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika ini kita mengeluarkan diri kita, kita mengeluarkan amal itu daripada diri kita, kita kembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini apa maksud dia? Ayat ini bermaksud kita keluarkan, bermaksud
dulu kita melakukan haji, dulu kita berpuasa, dulu kita baca Quran, dulu kita baca sedekah, semua itu bukan milik kita. Kita keluarkan amal daripada kita punya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi hadana li hadza, yang telah beri hidayah kepada kami. Bermaksud solat kita dahulu hidayah daripada Allah, sedekah kita hidayah daripada Allah. Yang kita nak ke syurga ni bukan milik kita, semua milik Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Kami tak akan dapat hidayah. Bermaksud kami tak akan solat, kami tak akan bersedekah, kami tak akan baca Quran, kami tak akan haji, kami tak akan umrah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sekiranya Tuhan tidak beri hidayah. Bermaksud ketika itu kita kembalikan amal kita kepada Dia. Jadi kenapa kata ulama tasawuf kita tak kembalikan amal itu siap-siap di dunia ini? Di dunia lagi kita telah mengeluarkan diri kita. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang baik, bukan kita. Mana kita tidak memandang apa-apa pun diri kita tidak memiliki apa-apa. Itu maksud kita mengeluarkan amal daripada diri kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya di sini lazimkan olehmu dan keluarkan dirimu. Mana keluarkan kebaikan kita itu bukan milik kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan dia kata. Daripada keluarkan dirimu supaya tercapai makam merdeka. Maka ketika dikatakan kita merdeka, jiwa kita merdeka. Bila kita serahkan amal kita kepada Allah, jiwa kita merdeka. Bila kita nisbahkan amal kita milik kita, kita menjadi hamba. Jadi hamba pada diri kita. Kita berbelenggu. Bila kita serahkan amal kita kepada Allah, disebut kita merdeka. Nak percaya, nak percaya, pokok di situlah. Ini kata-kata Sidi Habib Madian. Maka kita merdeka. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu sikit lagi, ma wasala ila sarihil hurriyah. Kata Sidi Habib Madian, tak akan tercapai hakikat merdeka yang sebenar. Dah sebut merdeka dah minggu lepas, itu merdeka lain. Ma wasala ila sarihil hurriyah, tidak akan mencapai kemerdekaan yang sebenar-benar. Man alaihi min nafsi baqiyah, barang siapa ada dalam hati dia saki-baki perasaan diri. Saki-baki perasaan diri, bermaksud perasaan diri ni banyak dikata apa? Keakuan diri. Keakuan diri ni apa tuan-tuan? Keakuan diri kita memiliki duit, aku ada duit, aku ada harta, aku ada rumah. Itu maksud keakuan diri. Masih ada keakuan diri. Kita punya rumah, kita punya duit. Dan lebih halus pada itu lagi, kita ada amal, kita ada puasa. Itu nama dia keakuan diri kita. Maka dikatakan kita tidak merdeka. Merdeka bila kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat kita Allah Taala yang bagi, Allah Taala yang bagi hidayah. Zikir kita Allah Taala yang bagi. Bila kita serahkan segala kebaikan kepada Allah, maka kata Siti Abdian ketika kita bau jiwa kita benar-benar merdeka. Bermaksud kita ini benar-benar merdeka bila kita kembalikan hakikat diri kita apa? Allah Taala sebut dalam Al-Quran hakikat diri kita ini fuqara. Hakikat diri kita adalah fuqara. Fuqara ni apa? Tak ada tusin pun tak ada. Itu nama fuqara. Cuma kita ni perasaan-perasaan je. Kita kaya, kita ada harta, kita ada amal-amal milik kita. Jadi kita kena merdekakan diri kita. Kita akan jadi merdeka bila kita kembalikan diri kita ni fuqara. Antumul fuqara ila Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan antumul fuqara ila, kamu itu fakir pada Allah. Ayat Quran. Kita tak faham apa ayat Quran ni. Antum ni siapa? Antum ni orang miskin saja kan? Tak, antum ni kamu semua orang manusia. Sama ada kau kaya, sama ada kau banyak amal, sama ada kau banyak ilmu. Apa saja yang kau miliki, Tuhan kata apa? Antumul fuqara ila Allah. Kamu itu fakir, bermaksud terhadap Allah kita tidak memiliki apa-apa. Maka ketika mana kita merasai di hadapan Allah kita tidak memiliki apa-apa, ketika itu kita dah mengeluarkan diri kita daripada diri kita.
kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, maka kata pengarang kita benar-benar merdeka. Jadi merdeka kita adalah apabila kita melihat diri kita ini fuqara, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang paling tinggi di hadapan Allah, tidak memiliki sesuatu pun. Semua dia kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.